Isu pencerobohan perairan Malaysia terus mencuri tumpuan Dewan Rakyat hari ini apabila ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias mendakwa kapal pengawal pantai Cina Chinese Coast Guard menceroboh sempadan negara. Menjawab soalan itu, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari meminta perkara itu tidak seharusnya dijadikan polemik selagi masih di bawah kawalan dan perundangan negara. Untuk laporan lanjut sidang Dewan Rakyat bersama rakan setugas Umavati Ramayah yang berada di Parlimen. Silakan, Umavati. Terima kasih rakan setugas di studio dan hari ini memasuki minggu kedua mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 yang berlangsung selama 35 hari sehingga 12 Disember depan, dan hari ini sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu akan diteruskan hari ini selepas sesi soal jawab, dan tentunya sebelum itu beberapa isu menjadi tumpuan pada Dewan Rakyat hari ini, dan di mana antaranya kalau saya boleh highlightkan mengenai soal keselamatan perairan Malaysia di Laut Cina Selatan susulan pencerobohan kapal tentera China dan pengawal pantai China di zon ekonomi eksklusif EEZ di wilayah maritim Sarawak. Dan soalan itu dibangkitkan oleh Datuk Seri Jalaluddin Alias ahli Parlimen Jelebu pada sesi soal jawab lisan sebentar tadi, dan menurutnya keberadaan kapal itu berlaku dalam tempoh kurang dari 2 minggu selepas kunjungan kapal tentera China di pelabuhan Pulau Pinang. Namun perkara itu telah dijelaskan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan sebelum ini di Dewan Rakyat pada minggu lepas. Namun menjawab soalan Datuk Seri Jalaluddin alias hari ini, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari menjelaskan situasi keselamatan di Laut Cina Selatan adalah selamat, terkawal, kekal bebas dan terbuka kepada komuniti maritim, dan menurutnya kehadiran aset maritim China di Laut Cina Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai dan bukannya kapal perang. Dan kita dengarkan dulu jawapan beliau sebentar tadi di Dewan. Saya fikir dia tidak harus dijadikan satu polemik bagi kita selagi dia dalam kawalan dan undang-undang negara kita. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita lihat sebahagian port of call ini memang ada aktiviti-aktiviti bersama komuniti, seperti mana yang dijawab juga oleh Menteri Pendidikan daripada para pelajar pelapis kadet ketenteraan itu. Jadi begitulah juga kalau kita lihat macam di Pulau Pinang pernah berlaku juga sebuah sekolah di Sabah sebagai satu contoh, sama-sama juga melaksanakan program-program komuniti dalam program Port of Call pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat Menteri, negara lain tak ceroboh negara kita. Ini adalah kita tahu bahawa kita adalah negara berkecuali dan sikap kita adalah penting bagi kita. Dan yang kedua adalah bila dibangkitkan tentang bertingkat-tinggi ahli, kita semua tahu di Dewan ini tahu bahawa itu adalah cabaran kepada kita. China Coast Guard ini, dan bagi Kementerian Pertahanan memang kita tak mahu dilihat sebagai kita satu pihak yang ofensif kepada Coast Guard ini, kerana kita tahu itu adalah di bawah tanggungjawab kita. Kita bekerjasama dengan APMM sendiri supaya maritim kita juga boleh berkomunikasi. Apa yang disebut tadi tentang bantahan-bantahan kita, kita sentiasa akan membuat bantahan-bantahan diplomasi kita kepada Wisma Putra, dan memang menjadi tanggungjawab kita di peringkat kementerian. Kita tahu bahawa tanggungjawab antara negara dengan negara, masing-masing kementerian mempunyai tanggungjawab tersendiri. Tapi apa yang nak saya sebutkan, Datuk, yang dipertua adalah kita Malaysia, perkara paling teras adalah kita mahu Laut Cina Selatan itu adalah laut yang selamat. Kita tahu kita ada prinsip freedom of navigation, kita ada prinsip, saya minta jangan diganggu dulu. Kita tahu kita ada prinsip-prinsip ini. Jadi saya harap bahawa keselamatan dan kedaulatan, keamanan kita di Laut Cina Selatan menjadi keutamaan kita. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa Malaysia, antara prinsip yang kita gunakan adalah diplomasi pertahanan kita. China, kita tahu kita ada kerjasama lebih daripada 50 tahun. Dan tahun ini kita menyambut 50 tahun anniversary kita dengan antara Malaysia dan juga China. Jadi kita manfaatkan ini. Mungkin berbeza tindakan-tindakan dengan jiran-jiran kita seperti pada Filipina dan Vietnam. Tetapi bagi kita Malaysia, selagi kita manfaatkan diplomasi ini dan kita boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi kita, cari gali minyak kita, dan begitulah juga dengan aktiviti nelayan kita, dan begitulah juga dengan aktiviti-aktiviti pelancongan dan trading kita, terutamanya di laut itu, selagi itu dapat kita laksanakan dengan aman,
Itulah keutamaan kita bagi Malaysia ni. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming memberi jaminan kepentingan pemilik asal dalam mengubal Akta Pembaruan semula bandar akan terus diutamakan. Malah bagi pemilik strata pula yang mahu menyertai pembaruan semula bandar juga diberi 2 cadangan, dan sehubungan itu kata beliau pihaknya akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas ataupun mediasi untuk memastikan perlindungan yang sewajarnya kepada pemilik berkenaan, dan kita dengarkan dulu jawapan beliau di Dewan Rakyat sebentar tadi. Kerajaan Madani sentiasa fokus dan komited. 52 kali libat urus telah pun dilakukan. Malahan walaupun draft undang-undang belum lagi disempurnakan, di mana libat urus telah diadakan bersama dengan Special Select Committee Dewan Yang Mulia ini. Maka semua isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat memang sedang ditangani, dan kita yakin dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, kita akan mampu mengatasinya dan pastikan kemampanan pembangunan bandar kita ini akan sentiasa diuruskan dengan penuh beradab dan juga bertata krama. Ini adalah kamus Anwar Ibrahim yang baru saya belajar hari ini. Dan untuk pastikan supaya hak dan kepentingan pemilik hartanah tidak terjejas. Bagi pemilik strata yang bersetuju untuk maklumat menyertai pembaruan semula bandar, kita akan bagi dia 2 cadangan. Kaedah penyertaan secara rundingan. Pertama, 1-to-1 basis. Itu pemilik asal akan dapat satu rumah baru atau lebih mengikut perjanjian yang setimpa, not less favorable perkataan dia. Dan kedua, ataupun dia jika nak jual, dibenarkan untuk melepaskan hak milik, mendapatkan keuntungan untuk diri beliau, dan dia mempunyai kebebasan untuk beli hartanah impian mereka. Dan untuk pastikan perlindungan kepada hak pemilik, jawatan kuasa mediasi akan ditubuhkan sekiranya terdapat isu-isu yang timbul sepanjang proses pembangunan semula bandar. Itu jawapan beliau kepada soalan tambahan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Maran Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib sebentar tadi. Dan selain itu, isu-isu lain juga turut dibangkitkan, contohnya seperti isu mengenai program latihan kemahiran yang dirancang oleh kerajaan untuk meningkatkan kebolehpasaran, graduan dan juga pekerja tempatan dalam sektor teknologi serta industri 4.0 turut dibangkitkan dan diajukan oleh dan soalan itu diajukan oleh Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu kepada Menteri Sumber Manusia. Dan kemudian soalan mengenai mekanisme dan strategik yang digunakan bagi memastikan program jelajah madani juga untuk mendengar berfungsi sebagai platform terbaik dan efektif untuk kerajaan mengumpul input dalam rangka rancangan Malaysia ke-13 turut dibangkitkan, dan soalan itu diajukan oleh Datuk Adnan Abu Hassan yang juga Ahli Parlimen Kuala Pilar kepada Menteri Ekonomi. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam soalannya kepada Menteri Komunikasi meminta penjelasan berhubung perancangan dengan respon Asia Internet AIC yang menggesak kerajaan agar membatalkan rancangan pelaksanaan platform media sosial. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan dari Dewan Rakyat pada jam ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih.